beri kebaikan kepada kita. Sidang pendengar yang dihormati sekalian, jadi pada pagi ini kita akan membincangkan satu tajuk yang berkaitan dengan istiqamah. Istiqamah dalam agama ini. Apa yang dimaksudkan dengan istiqamah? Dan alhamdulillah ini pertama sekali yang kita akan melihat adalah konsep istiqamah dalam Islam ini. Seperti mana apabila kita merujuk kepada kitab Riyadhus Salihin, Imam An-Nawawi rahimahullah sentiasa memulakan tajuk istiqamah ini ataupun tajuk-tajuk yang lain dengan beberapa potong ayat Al-Quran Karim untuk menunjukkan bahawa sifat ini, sifat ataupun sikap ini ada perkara yang ditekankan di dalam Al-Quran Karim dan sudah pastinya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi rahimahullah mari beberapa potong ayat Al-Quran Karim sebagai sandaran asas kepada perbincangan tajuk al-istiqamah. Antaranya yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 112. Fastaqim kama umirt. Fastaqim kama umirt, maknanya hendaklah kamu terus melakukan istiqamah itu seperti mana yang diperintahkan, seperti mana yang diperintahkan kepada engkau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arahan Allah kepada Nabi untuk terus istiqamah samalah juga arahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita ini istiqamah di dalam kehidupan kita. Ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Fussilat ayat 30 sehingga ayat 32. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allah Subhanahu wa taala menyebut sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka istiqamah dalam apa yang mereka tuturkan itu. Dalam agama, dalam kehidupan mereka. Maka hasilnya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat ini akan turun, yakni ditafsirkan oleh para ulama, inda sakratil maut, ketika pada maut, maknanya kehidupan kita berada di penghujungnya. Kata malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Maknanya jangan kamu bertakut dan juga jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berita gembira kepada kamu dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini adalah maknanya awliya, pembantu ataupun penolong kehidupan kamu di dunia dan juga di hari akhirat, dan sesungguhnya dalam syurga itu apa saja yang kamu suka kamu akan dapat. Sidang pendengar yang dihormati sekalian, jadi dua ayat yang dibacakan sebentar tadi jelas kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ini istiqamah dalam agama. Istiqamah dalam agama. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut juga kelebihan apabila seseorang itu istiqamah. Apa kelebihan dia? Kelebihannya sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, maka Allah akan tunjuk kepada kita tempat orang-orang yang istiqamah ini akan pergi. Orang yang istiqamah dalam agama tempatnya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dihormati sekalian. Begitu juga ayat yang terakhir yang boleh saya bacakan pada pagi ini. Innal ladzina qalu rabbunallah
thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka istiqamah. Kemudian mereka beristiqamah, lalu Allah kata fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Di dunia ini mereka tidak ada rasa takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ada rasa sedih atas apa yang kehilangan-kehilangan yang berlaku ataupun keadaan-keadaan yang berlaku di atas dunia ini. Kemudian di hari akhirat, ulaika ashabul jannah. Mereka adalah ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini balasan. Ini adalah samarat bagi orang yang istiqamah. Balasan ataupun hasilan faedah bagi orang yang istiqamah di atas agama ini, dalam agama ini di dunia, Allah bagi, di hari akhirat pun Allah Subhanahu wa taala bagi. Sidang pendengar yang dihormati sekalian. Jadi itu secara asas bagaimana tajuk ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa prasyarat? Apakah prasyarat yang ditetapkan dalam agama ni orang yang nak istiqamah ini? Syarat ataupun prasyarat yang pertama dan satu-satunya prasyarat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang kita akan baca sebentar lagi, tidak lain dan tidak bukan adalah sidqul iman ataupun al-iman as-sadiq. Ini prasyarat yang satu-satunya prasyarat, iaitu orang yang beriman kepada Allah, mempunyai iman yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tengok tadi dalam ayat yang saya bacakan tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar kata-kata yang lahir di mulut, bahkan perlu ada dalam diri dia, dalam hati dia, dalam lisan dia, dan juga di dalam jawarih, yakni amalan-amalan yang lahir daripada anggota badan. Begitu juga ayat yang seterusnya itu, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Mereka yang berkata Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan pergi kepada hadis yang pertama. Saya dah menyebut tentang prasyarat untuk kita istiqamah ini. Kalau kita nak istiqamah, apa perkara yang perlu kita miliki? Tidak lain dan tidak bukan al-iman as-sadiq. Iman yang benar-benar kepada Allah SWT. Kalau tidak ada iman, maknanya kalau tidak beriman, dia tak akan timbul sama sekali sifat ataupun sikap al-istiqamah ini. Hadis yang pertama, وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقيم رواه مسلم. Daripada Abi Amr, dan juga dikatakan Abi Amrah, nama dia Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu, qal, aku, kata rawi, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku minta kepada Rasulullah, qulli fil Islam, berilah ataupun katakanlah kepada aku dalam Islam ini satu kata-kata yang aku tak perlu tanya orang lain. Disebut sebagai jami' mani'. Dengan kata-kata ini aku dapat memahami Islam, tak perlulah tanya orang itu ataupun ini. Lalu kata Nabi SAW kepada sahabat ini dan juga kepada kita semua, qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqim, kemudian terus konsisten
dengan keimanan engkau. Jadi jelas kepada kita, Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam meletakkan prasyarat untuk istiqamah ini adalah al-iman. Nabi kata apa? Qul amantu billah, katakanlah sesungguhnya aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumastaqim, teruskan istiqamah itu. Jadi sidang pendengar yang dihormati sekalian, kita istiqamah, bila kita sebut istiqamah dalam bahasa yang mudah, kita konsisten di dalam amalan kebaikan yang kita lakukan. Kebanyakan ulama menyebut al-istiqamah itu adalah luzumu ta'atillahi azza wa jalla, iaitu kita melazimi sentiasa amalan-amalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melibatkan perkara-perkara yang beberapa perkara. Yang pertama sekali, kita istiqamah dalam perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang pertama. Maknanya bila sebut perkara yang wajib, memang tak dapat tidak kita kena buat. Kita kata istiqamah dalam menunaikan perkara, sebagai contoh amalan yang wajib, sembahyang 5 waktu. Istiqamah di dalam menutup aurat. Istiqamah dalam apa saja perintah Allah yang bersifat wajib. Perkara yang kedua, istiqamah dalam meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dalam perkara, yakni kita meninggalkan perkara yang diharamkan Allah ini sikit pun kita tak mau. Wa ma nahaitukum anhu fantahu, kata Nabi SAW, apa saja yang aku larang, yang saya larang, kata Nabi SAW, fantahu, berhenti. Tak boleh kita buat. Istiqamah juga. Dan ini memerlukan kesabaran, sebab kadang-kadang ada perkara yang benda-benda yang haram ini disukai oleh manusia, disukai oleh syahwat, disukai oleh nafsu. Maka dalam hal ini Nabi kata fantahu, berhenti ataupun jangan buat. Dan kalau dah terlajak buat, sama ada meninggalkan perkara yang wajib yang disebutkan peringkat awal tadi, ataupun meninggalkan perkara yang diharam, maknanya orang yang melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah, maka hendaklah dia berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian istiqamah dalam perkara apa lagi? Perkara yang ketiga adalah istiqamah dalam perkara yang kita sebut sebagai amalan sunat. Taat ini maknanya ada yang bersifat wajib kita kena buat, yang haram kita kena tinggal. Manakala yang lain, iaitu amalan-amalan sunat yang kita duk buat itu, maka teruskan dengan amalan kita. Kita membaca Quran, bacalah Quran. Kalau kita menunaikan sembahyang sunat, teruskan dengan amalan yang baik itu. Semua sekali amalan-amalan yang sunat yang kita duduk lakukan, kita lakukan amalan itu, maka perlu diteruskan dan perlu ditambah nilainya daripada masa ke semasa, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala kembalikan kita kepadanya. Maknanya matikan kita. Jadi sidang pendengar yang dihormati sekalian, bentuk istiqamah yang kita sebut tadi, dia menjadikan manusia ini sekurang-kurangnya dia maintain, dia pertahankan dia sebagai Muslim, melakukan perkara asasnya, melakukan perkara yang diwajibkan oleh Allah dan meninggalkan perkara yang dilarang. Itu sebagai asas. Dan saya sebut, kalau sekiranya kita langgar asas ini, maka kita ada manusia yang tidak istiqamah, maka perlulah dia istighfar. Kata Allah, fastaqimu, kemudian fastaghfiru, hendaklah kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sekiranya melibatkan perkara yang sunat, maka kita teruskan juga. Kerana amalan sunat ini tidak lain dan tidak bukan, dia nak akan meningkatkan lagi, dia meningkatkan lagi
kedudukan kita, darajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana dengan amalan-amalan yang dulunya kita dah buat, sekarang ni tak boleh buat kerana perintah kawalan pergerakan. Sebagai contoh, sidang pendengar yang dihormati sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita satu hadis yang besar, terutamanya keadaan hari ini yang berada di dalam perintah kawalan pergerakan. Kita tak boleh, tak dibenarkan sembahyang berjemaah ramai-ramai di masjid sebagai contoh. Dan mungkin lebih kurang beberapa minggu lagi kita akan menyambut Ramadan Al-Mubarak. Jadi tak boleh sana, tak boleh di sini atas perintah PKP ini. Jadi bagaimana kita nak buat? Nabi SAW bagi tahu kepada kita hadis yang besar, iaitu disebut dalam satu peristiwa. Saya cerita sedikit berkenaan dengan peristiwa wurudul hadis, sebab wurudul hadis. Dalam peristiwa peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ni tak berlaku pun. Maknanya tak berlaku peperangan. Tapi Nabi SAW bersama sebahagian sahabat pergilah. Jadi ketika mana dalam pergerakan itu, Nabi bagi tahu kepada sahabat, inna fil Madinah aqwaman ma sirtum sayran wala qata'tum wadiyan illa wa huwa ma'akum habasahumul uzr. Nabi kata kepada sahabat-sahabat yang bersama dengan Nabi dalam perjalanan itu, Nabi kata sesungguhnya di Madinah, yakni di Madinah An-Nabawiyah, ada golongan yang apa saja kamu, makna di dalam perjalanan nak pergi ke Tabuk ni, kita hadapi masalah yang macam-macam lah. Perjalanan yang jauh, kesukaran, apa kita melalui OSIS dan sebagainya. Kesusahan-kesusahan itu, semuanya Allah ambil kira dari segi ganjarannya. Lalu Nabi jelaskan kepada sahabat-sahabat, di Madinah tu kaum yang tak bersama dengan kita. Tak bersama dengan kita dalam pergerakan kita nak pergi Tabuk ni, wahwa ma'akum, mereka bersama dengan kamu, dia bersama dengan kamu dari segi ganjarannya, dari segi pahalanya. Sedangkan mereka duduk di Madinah, mereka mungkin tak mengalami seperti mana yang kamu alami, tapi mereka mendapat ganjaran seperti mana kamu dapat. Kamu dapat susah, Allah bagi ganjaran yang banyak, mereka pun dapat ganjaran. Kenapa mereka dapat? Habasahumul al-uzur, kata Nabi. Kerana uzur yang menyekat mereka. Maknanya kerana keuzuran, mereka tidak dapat hadir dalam peperangan Tabuk, tapi mereka mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kata Nabi, Idza maridal abdu aw safara kataballahu lahu ma kana ya'maluhu wa huwa sahih muqim. Ini satu lagi hadis yang memberi khabar, berita gembira kepada orang yang istiqamah ini, orang yang mustaqim dalam agama, orang yang duk buat, yang duk maintain. Apa dia? Iaitu sekiranya seseorang hamba itu sakit ataupun dia bermusafir, sakit dan bermusafir, dia tak boleh buat amalan hak dia duk buat itu, yang amalan yang memang dia akan lakukan kalau dalam keadaan yang baik, maka Allah akan bagi kepada dia amalan ataupun ganjaran itu wa huwa sahih, seperti mana dia dalam keadaan sihat dan juga dalam keadaan muqim. Dalam keadaan muqim maknanya tidak musafir. Jadi dua hadis yang saya bacakan sebentar tadi menjelaskan kepada kita bahawa kalaulah kita ini sentiasa melakukan solat jemaah di masjid, orang yang istiqamah tak pernah tinggal, mari perintah kawalan pergerakan tak dibenarkan keluar, jadi kita duduk di rumah, sembahyang berjemaah di rumah, ganjaran yang Allah bagi sama saja seperti di mana di masjid. Begitu juga nanti bulan Ramadan yang kadang-kadang timbul
kekeliruan di kalangan masyarakat ni nak gagah juga, nak pergi juga sembahyang tarawih. Kalaulah perintah kawalan ini diteruskan, dipanjangkan, sidang pendengar sekalian, kita kena ikut arahan selagi mana arahan daripada pihak berkuasa, selagi mana tidak menyalahi syariat Allah SWT. Jadi kita kena ikut, tak boleh, kalau dikatakan tak boleh pergi sembahyang tarawih berjemaah, maka taklah sembahyang tarawih. Tidak ada sembahyang tarawih berjemaah. Ganjaran macam mana? Ganjaran kita sembahyang di rumah, ganjarannya insya-Allah seperti mana kita sembahyang di masjid. Apa dalilnya? Dalilnya saya dah baca sebentar tadi, hadis yang disebut, dua hadis yang saya bacakan tadi. Pertama berkenaan dengan Nabi sebut dalam kisah ketika mana peperangan Tabuk ataupun dalam perjalanan ke Tabuk. Yang keduanya Nabi kata, sekiranya seseorang hamba itu sakit ataupun dia musafir, maka Allah akan bagi kepada dia pahala seperti mana pahala yang dia buat dalam keadaan sihat, dalam keadaan aman, dalam keadaan muqim. Jadi ini adalah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pentingnya saya sebut peringkat istiqamah tadi. Apabila kita melakukan perkara yang wajib, wajib ini maknanya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa saja yang disebut oleh ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa rasulahu, dan juga athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Apa saja yang diwajibkan oleh Allah, apa saja yang diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga pemerintah kamu. Pemerintah kamu, selagi mana pemerintah ini arahannya tidak bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dihormati sekalian, jadi itu sebahagian daripada kita sebut bentuk-bentuk istiqamah yang kita nak terapkan dalam kehidupan kita. Moga-moga mendapat kebaikan seperti mana apa yang disebut oleh Allah SWT dalam beberapa ayat yang saya bacakan di peringkat awal tadi. Kemudian yang terakhir, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qal wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadli. Hadis yang kedua dan juga yang terakhir untuk pagi ini, Nabi SAW jelaskan kepada kita qaribu wasaddidu. Qaribu wasaddidu. Maknanya qaribu ni kita usaha kita untuk melakukan amalan Islam ini, amalan agama, amalan yang disebut oleh Allah SWT oleh Nabi, la ghulu fi wala taqsir. Maknanya tidak ada lebih-lebihan, melampau, dan juga taklah sampai kita ni kurang sangat. Kita ini adalah wasatiyah. Kita amalan kita ni adalah amalan yang terbaik. Itu mana qaribu wasaddidu. Wasaddidu maknanya kita usaha untuk berterusan, konsisten dalam amalan kita. Itu istiqamah itu. Kita konsisten, berterusan kita akan buat. Dalam apa jua keadaan sekalipun. Dalam keadaan kita ini, dalam keadaan aman. Dalam keadaan aman. Ataupun dalam keadaan darurah. Mungkin kita tak sampai peringkat darurah lagi, peringkat PKP. Tapi maknanya amalan kebaikan yang kita buat ini, taat ini perlu diteruskan dalam apa jua keadaan. Dalam keadaan kita miskin, dalam keadaan kita kaya, dalam keadaan kita ramai individu dan seumpama. Maknanya dalam Islam ini apa jua keadaan, amalan-amalan wajib, amalan-amalan yang di taat ini perlu diteruskan macam biasa. Jadi tak nampak di mana kurangnya kebaikan yang Allah nak bagi kepada kita, sebab
orang mukmin ni dalam keadaan yang ajaban li amrin mukmin, kata Nabi, orang mukmin ni semuanya dalam keadaan yang keadaan baik. Dalam menakjubkan sifat orang beriman ini, sebab apa saja keadaannya dia istiqamah di dalam agama. Sidang pendengar yang dihormati sekalian, jadi kita dah mengambil beberapa subtopik berkenaan dengan istiqamah. Jadi subtopik yang terakhir pada pagi ini adalah apa amalan-amalan yang membantu kita untuk kita ni istiqamah dalam agama. Apa amalan-amalan yang boleh membantu kita agar kita ni boleh istiqamah, terus menerus benda wajib kita buat, terus menerus benda haram kita tinggal, begitu juga terus menerus. Dan juga benda-benda taat kita buat. Maknanya tidak ada langsung kita sebut penyelewengan, ataupun tidak ada langsung kita ni mungkir daripada perjanjian kita. Yang pertama sekali disebut oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Dia kata sababu fi as-sabat, antara perkara yang menjadikan diri kita ni sabat. Sabat ni lebih kurang maknanya konsisten kita itulah. Penerusan kita dalam amalan agama ini tidak lain dan tidak bukan adalah as-salah. Itu kata Imam Ibn Katsir. Kata-kata beliau, as-salatu akbaru aun 'ala sabat. Sesungguhnya sembahyang ini adalah yang paling besar sekali, bantuan yang terbesar untuk kita istiqamah dalam agama. Apa dia? As-salah, kata Imam Ibn Katsir. Jadi sebut sini as-salah, tak kira lah salah itu salat wajib ke, salat sunat. Jadi yang wajib tu kita tak petikai lah. Sebab perkara yang amat-amat jelas. Jadi bagi kita ini, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang nak kebaikan dunia akhirat ini, as-salah ini maknanya kita perbanyakkan yang sunat itu. Jadi sembahyang sunat ini dia adalah pembantu ataupun faktor yang paling besar untuk kita istiqamah dalam agama. Maknanya solat dia akan menjadikan kita ni istiqamah. Kalau kita duk, maknanya orang yang infak di jalan Allah, yang duk bagi infak, bagi bantuan, maka orang yang banyak solat dia akan menjadikan infak seseorang itu berterusan. Kalau kita ni orang yang suka membantu orang miskin, kita suka membantu orang yang susah, orang yang miskin, orang yang itu, orang yang lemah dan seumpama dengan dia, as-salah itu dia akan menjadi pemangkin kepada amalan istiqamah. Bukan dalam bab sembahyang saja, dalam bab-bab yang lain. Hubungan kita dengan kawan-kawan, hubungan kita dengan masyarakat, jiran tetangga, sebagai contoh. Kita akan jaga hubungan itu. Tapi bagaimana dia menjadikan hubungan itu sentiasa dijaga adalah as-salah. Ini disebut oleh Imam Ibn Katsir, as-salah itu. Dan kita pun fikir bagaimana seseorang yang solat sunat banyak, tapi hubungan dengan jiran tak baik. Hubungan dengan kawan-kawan tak baik. Bergaduh dengan adik-beradik. Dan seumpama dengan dia. Begitu juga kadang-kadang kalau kita tengok hari ini, larangan PKP tak boleh duk menilau kata, tak boleh bersiar-siar, tak boleh duk berhimpun ramai-ramai. Yang nak halang daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik ini, dan sebagai seorang beriman adalah as-salah. Orang yang baik ini, orang salah, orang yang beriman, dia akan patuh kepada Allah, patuh kepada Nabi, dan juga patuh kepada arahan-arahan daripada pihak pemerintah selagi mana tidak maksiat. Jadi kalau dia boleh sembahyang sunat, boleh berdiri malam-malam di hujung malam dan seumpama dengan dia, tanpa ada manusia lain yang melihat, maka di sini dia akan menjadikan diri dia orang yang istiqamah di dalam amalan dia. Itu yang disebut oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah. Kemudian yang kedua,
Amalan yang kedua yang boleh kita buat sebagai pemangkin ataupun pembantu kita untuk istiqamah adalah as-su'al ila Allah. Apa makna as-su'al ila Allah? Makna kita minta kepada Allah. Minta kepada Allah supaya Allah jadikan kita ini orang-orang yang istiqamah. Antara doa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik ataupun ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati-hati manusia. Maknanya sekejap boleh sembahyang, sekejap boleh baca Quran, sekejap boleh ikut arahan. Pada masa yang lain langgak pula arahan. Sekejap boleh baca Quran, tinggal Quran. Sekejap boleh sembahyang, kadang-kadang tak sembahyang. Ini hati manusia. Maka kita minta kepada ya muqallibal qulub, yang wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati-hati manusia ini, tetapkanlah sabbit qulubana, tetapkanlah hati-hati kami di atas ketaatanmu. Nabi minta, jadi kita pun minta kepada Allah supaya Allah tetapkan hati kita. Bila kita buat benda ini, dah kita tahu benda ni wajib, teruskan. Benda ni sunat, teruskan. Benda ni haram, tinggalkan. Benda ni maknanya memberi faedah kepada kita, tetapi dia boleh mengancam kepada masyarakat, maka ini benda haram. Seperti mana yang kita sebut, kita tekankan masa-masa hari ini, ya, PKP ini, ya, kita rasa kita selamat, kita rasa kita okey dan sebagainya, tapi kita mungkin memberi kesan kepada maknanya contoh yang tak baik, dan juga maknanya boleh menjadikan maknanya arahan-arahan yang dilakukan ataupun yang dikeluarkan itu, arahan itu dilanggar dan sebagainya. Jadi maknanya perbuatan kita itu dikira tidak istiqamah di dalam agama. Jadi hati-hati dalam perkara ini. Baik, perkara yang ketiga yang menjadi faktor kita nak sebagai pemangkin istiqamah kita ini adalah mubadaratu fil khairat. Apa makna mubadarah? Cepat-cepat buat kebaikan. Bila Allah buka saja pintu kebaikan kepada kita, baru buka pintu, terus kita sambut, kita sahut apa saja panggilan Allah. Sebagai contoh, bila disebut saja mana sembahyang, bila ada dengar saja azan, maka terus kita buat, terus kita tunaikan. Hari ini kita dengar di rumah, sallu fi buyutikum, ataupun as-salatu fi buyutikum, sembahyanglah di rumah kamu. Maka sembahyang, terus cepat-cepat kita ambil wudu, tunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya al-mubadarah fil khairat. Kalau kita biasa tangguh perkataan tangguh sat lagi, ini adalah perkara-perkara yang amat disukai oleh syaitan, dan dengan kata-kata yang sebegitu, sekurang-kurangnya kita lambatkan, kita takhirkan amalan baik, adalah perkara yang sebenarnya tak baik bagi seorang yang beriman. Kita melewatkan perkara yang baik adalah satu perkara yang tidak baik bagi orang yang beriman. Bukan kata saya tak sebut kata dosa lagi, tapi dia adalah perkara yang tidak baik, tanda yang tidak baik. Jadi sebagai orang beriman, kita kena badiru bil a'mal, cepat-cepat dalam melakukan amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan yang taat. Kemudian yang seterusnya adalah yang berkaitan dengan at-tarbiyah al-imaniyah, iaitu yang berkaitan dengan pendidikan iman. Jadi ini terutamanya bila kita baca Quran, kita baca hadis, dan juga apa saja berkenaan dengan iman ini, kita didik diri kita. Kita didik diri kita dengan mungkin pada hari ini perlis mengaji sebagai contoh yang dianjurkan oleh Jabatan Agama dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan juga Kerajaan Negeri. Maknanya majlis-majlis ilmu yang diadakan dalam perlis mengaji.
maknanya kita tengok, kita ambil berat, kita ambil perhatian. Sebab semua perkara-perkara selak-selak yang disediakan itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan pengetahuan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah dalam masalah tarbiyah imaniyah ini kita mendalami, kita menambah daripada masa ke semasa ini ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila ada ilmu dan juga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah pembakar, dia adalah penggerak, dia adalah pemangkin kepada amalan yang berterusan. Mungkin kita tak mampu dari segi duit ringgit pasal kita kekurangan, tapi amalan-amalan kebaikan diteruskan juga. Kenapa? Kerana iman yang duk desak kita, kerana ilmu yang ada pada kita, maka amalan-amalan kebaikan dia tidak putus sehinggalah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dihormati sekalian. Jadi kesimpulan daripada tajuk istiqamah kita pada pagi ini. Yang pertama sekali, istiqamah perlulah dijelmakan dalam bentuk keyakinan yang ada dalam hati kita. Kemudian apa yang lahir ataupun boleh dituturkan melalui lisan kita, dan yang lebih penting adalah dari segi amalan-amalan itu sebagai bukti yang kita ni istiqamah di dalam agama dalam apa jua keadaan sekalipun. Apa jua keadaan sekalipun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Islam memberi satu kaedah yang cukup besar yang perlu kita fahami berkenaan dengan istiqamah ini. Ya, istiqamah maknanya kita nak konsisten dalam amalan, tapi Islam juga pada masa yang sama Islam juga bagi kaedah-kaedah kalau mungkin kita tak dapat menunaikan amalan tersebut, tapi ganjarannya tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak ni yang kita tak jumpa dalam perkara yang lain ataupun dalam hal yang lain, tapi dalam Islam cerita macam tu. Melalui hadis yang saya bacakan kepada sidang pendengar, dua hadis yang cukup besar. Jadi tak perlulah kita gelisah, tak perlu rasa gusar dan sebagainya sebab tak dapat melakukan amalan itu, tapi kita akan dapat ganjarannya. Di sisi Allah kita akan dapat ganjarannya sekiranya kita menepati apa yang disebut syarat-syarat yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, kesimpulan yang terakhir, tidak lain dan tidak bukan istiqamah ini perlu dijaga, perlu dididik, perlu disemai. Maka sebab itu kita nak kena buat beberapa amalan yang sekurang-kurangnya yang saya sebut dalam 4 ataupun 5 amalan tadi, supaya sifat ini berterusan kepada dalam diri kita. Dan apabila dia berterusan sampai masa nanti, nyawa kita akan diambil oleh Allah, dan insya-Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janji-janji Allah. Apa dia janji Allah kepada orang yang istiqamah? Iaitu Allah akan beritahu kepada kita di saat sakratul maut di mana tempat yang kita akan pergi. Dan juga di dunia ni tandanya la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada sifat takut langsung selain daripada Allah, dan juga tak bimbang kehilangan dunia ini. Wallahu ta'ala a'lam. Yang baik daripada Allah. Yang lemah, yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Mohon ampun kepada Allah. Minta maaf di atas sebarang kesilapan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.